kelegaan, ada harapan, tapi tak tahulah sejauh mana benda ini dapat terlaksana sepenuhnya. Kerana menurut laporan daripada Malaysia Gazette, dia melaporkan bahawa menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, harga barang yang meningkat kini dijangka. Dia dijangka, dia tak kata dia dipastikan, dia kata dijangka kembali stabil pada awal tahun depan setelah lebih banyak negara mula membuka sektor ekonomi masing-masing. Itu kata Perdana Menteri kita. Harganya mungkin stabil, dijangka lah. Dan kita mengharapkan apa yang dilafazkan, apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri akan menjadi sebuah realiti. Kalau tidak, nanti kita terus hidup dalam kehidupan yang cukup menjeruk hati dan perasaan. Saudara, kerana tapi itulah tahun depan lah saudara, bukan sekarang. Tak tahulah Yang Amat Perdana Menteri. Katanya sekatan pergerakan turut dialami oleh negara luar yang mengekspor produk makanan kepada Malaysia. Sekaligus ia mengakibatkan penawaran berkurangan. Jadi puncanya katanya ada sekatan pergerakan yang kita alami. Bagi saya bukan sekatan, mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak dimaklumkan bahawa apabila nilai mata wang kita semakin menurun, semakin menyusut. Jadi bukan sekatan, jadi mungkin mereka yang mahu menghantar makanan atau mengeksport barangan ke negara kita ini, mereka menanti kestabilan kita punya sistem moratorium atau keuangan kita. Jadi menurut Perdana Menteri, kita ternak ayam, tetapi makanan ayam datang dari luar negara. Begitu juga dengan baja dan racun yang diimport dari luar negara. Jadi bila barang sedikit, permintaan banyak, tentu saja akan menyebabkan harga naik. Itu alasan pernyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri. Bagaimanapun beliau percaya keadaan ini akan beransur pulih apabila sektor ekonomi masing-masing dibuka dan pengeluaran akan kembali normal. Dan kita jangka insya-Allah katanya pada awal tahun depan harga kembali stabil. Itu katanya apabila sewaktu berucap dalam program khatan perdana di Parlimen Bera kawasan dia lah. Dalam keadaan begitu, Yang Amat Perdana Menteri berkata menyedari rakyat yang terkesan akibat kenaikan harga barang, kerajaan telah menganjurkan program jualan murah yang menawarkan harga barang yang rendah selain memberi peruntukan dan insentif kepada golongan terkesan. Terima kasih. Tak ada masalah pada kita, alhamdulillah. Tapi kita agak kalau nak buat semua seluruh negara lah. Bukan hanya di Kuala Lumpur. Bagaimana di Ipoh, bagaimana di Penang, bagaimana di Alor Setar, bagaimana di Johor Bahru dan seluruh negara nak buat betul-betul. Kadang-kadang setengah pihak ni dia buat waktu di mana ada Perdana Menteri, situ dia adakan. Jadi hanya untuk mewawarkan kepada media, itu tak sepatutnya ya. Kemudian saya melihatlah, ini sebab itu saya tulis itu janji Perdana Menteri. Beliau berjanji bahawa kerajaan di bawah pentadbirannya akan mengambil kira analisis sentimen rakyat yang telah dilaksanakan terhadap ahli jemaah menteri dan kementerian. Jadi dia kata dia akan menganalisa. Cuma yang rakyat zahirkan bila dia mengatakan bahawa 90% melepasi tahap KPI itu yang membuatkan rakyat terkejut. Jadi bagaimanapun menurut Yang Amat Perdana Menteri, setiap pandangan dan luahan rakyat perlu didengari dan diambil kira untuk menambah baik sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan. Dia katanya umpama memerah kelapa lah, macam perah buah nyor. Santan diambil, ampas dibuang. Jadi inilah janji saya kepada keluarga Malaysia. Itu beliau berikrar dalam ucapannya pada majlis perasmian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia di Kuala Lumpur pada hari Khamis lalu. Jadi beliau mengumumkan kerajaan juga akan merancangkan usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Kerana kata Yang Amat Perdana Menteri, di bawah insentif penawaran peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT seramai 14,740 pelajar telah mendapat penempatan bekerja dan penjanaan pendapatan melalui program Get Hired KPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Ini daripada yang dipacu oleh Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Noraini. Itu katanya. Jadi Perdana Menteri mengumumkan bahawa katanya hari ini sudah 24,300 peluang pekerjaan melibatkan 75 majikan ditawarkan melalui Karnibal Kerjaya di program aspirasi 100 hari keluarga Malaysia. Kita mengharapkan benda ini benar-benar terlaksana dan kita mahu apa yang dijanjikan oleh Menteri Kewangan di Parlimen
bahawa pihak kerajaan akan menyediakan sekurang-kurangnya 500,000 peluang pekerjaan. Memang sekarang ni anak-anak muda memang tidak ada pekerjaan. Bukan anak muda saja, ketua keluarga. Kita rasa tenat apabila ni macam ni, Abdul Rahman Abdullah, cili kilogram satu kilogram RM20. Astaghfirullahalazim. Ini kiriman Abdul Rahman, betul ke? Saya pun tak tahu. Cili pun terus meningkat naiknya. Sebab itu di parlimen minggu lalu, ketua pembangkang dia mengatakan kita terkejut kalau harga cili bukan RM20, RM30 di Kuching, Sarawak. Saudara, dan inilah keadaan negara kita ni, harga bagaikan tidak mampu dikawal keadaannya. Dan saya melihat bahawa semua ini tidak lain tak bukan seolah-olah ada satu gerakan yang dilakukan oleh kartel-kartel, mereka yang diberi kesempatan oleh kerajaan sebagai pengimport ataupun memperoleh AP atau mendapat permit sebagai pengimport yang diberikan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Mereka cuba mengambil kesempatan, mengambil laba yang menjerut kehidupan rakyat. Jadi sebab itu kita minta agar pegawai-pegawai di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan turun ke lapangan kalau benar ada berlakunya kecurangan oleh mereka yang memiliki permit mengimport daging, mengimport ikan dan sebagainya. Bagi saya, tarik ajalah AP itu dan bukalah kepada orang ramai. Sebab dulu lagi pun saya dah bercakap, contohnya macam gula. Kita buka, berapa ramai orang nak import gula, biarlah orang nak import gula supaya ada persaingan. Tetapi kalau kartel ni memonopoli sesuatu barangan itu, maka harga itu mereka akan kawal. Ini bila monopoli selalunya, kalau kita saudara belajar, kalau saudara main monopoli di rumah pun, ramai yang bankrupt lah apabila ada pihak yang menguasai pasaran. Saudara, sebab itu kita mengharapkan agar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan lebih serius. Bukan penguatkuasanya untuk tangkap orang, tak perlu. Pergi tengok kalau harga gula itu mahal, siapa pemborongnya, siapa yang mengimport, maka mereka yang diberi AP itu, tarik AP itu. Itu saja. Dan bukalah supaya lebih ramai lagi orang berpeluang untuk menjadi pengimport, memasuk makanan dan sebagainya. Tak perlu kita nak bising-bising. Tak perlu kita nak dakwa dan sebagainya. Tarik saja. Itulah pengajaran terbaik dan buka pada siapa sahaja. Saudara Ahmad Zaini, hujan saja yang turun. Betul. Barang naik, hujan saja yang turun. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu. Bagi saya yang kita tuntut, kita bukan minta dia pergi denda dia orang, tak payah. Dah cakap berbuih nak kata denda, nak bagi bawa ke mahkamah dan sebagainya. Itu biar di sektor Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal pengguna yang penguatkuasanya harus bertindak, mengambil tindakan. Kerana kita ada mempunyai akta konsumer ataupun akta pengguna, akta mengawal pembeli-pembeli. Jadi kita ada kawalannya. Dan penguatkuasa di Kementerian Perdagangan dalam negeri dan hal pengguna, mereka mempunyai kuasa sepenuhnya. Seret kartel-kartel ni ke muka pengadilan dan gunakanlah akta yang sedia ada. Ini akta itu dah diwujudkan sejak 50 tahun dulu. Tahun 50 dah ada. Kenapa tidak dilaksanakan? Sebab itu saya mengatakan penguat kuasa harus bertindak melindungi rakyat. Bukan pula mereka pula bermahajalela seolah-olah mereka mengatasi rakyat. Ini masalah. Sebab itu kita minta bila penguat kuasa menjalankan operasi dan pegawai-pegawai dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah intip dari belakang. Jangan ada korupsi. Bila ada korupsi, maka matlamat tidak tercapai. Akta yang ada pun tak dapat digunakan. Penguatkuasa Kementerian Perdagangan dalam negeri dan haiwan pengguna, dia menguatkuasakan undang-undang, dia bawa akta Consumer Act tahun 50. Laksanakan. Dan waktu yang sama SPRM ikut dari belakang. Kalau mereka ada main kong kali kong, main kayu tiga, maka penguatkuasa itulah yang harus didenda. Ini baru caranya pelaksanaan. Saya cuma sekadar boleh memberi pandangan agar yang amat-amat Perdana Menteri, agar yang amat menteri-menteri semua dapat mendengar. Ini pandangan saya, bukan nak tunjuk pandai. Setelah saya fikir-fikirkan, kalau sekadar penguatkuasa hadir di lapangan, nak ambil tindakan macam mana?
Kalau mereka ada juga pegawai, sebab saya nampak, tadi saya tak mau cerita lagi lah, ada pula pegawai SPRM, ada berlaku katanya berlaku rompakan, melibatkan penguatkuasa. Penguatkuasa sendiri yang merompak, dia apa cerita pula? Tapi saya tak mau cerita lebih lah dari soal itu, biarlah pihak berkuasa, kita ada Polis Diraja Malaysia, biar pihak polis menyiasat. Kita mempunyai pasukan polis yang terbaik. Tentulah permasalahan ini dapat dilaksanakan secara tuntas. Saudara, jadi kita harapkan kepada Yang Amat Perdana Menteri, laksanakanlah janji untuk pengurangan barang. Tapi tempohnya sampai akhir tahunnya jauh sangat tu, takkan sampai 2 minggu lagi. Rakyat nak makan apa Yang Amat? Kasihanilah rakyat, arahkan penguatkuasa, laksanakan. Kalau perlu diberi subsidi, berikanlah subsidi kepada pengimport-pengimport ini. Tapi kalau tak perlu, ambil tindakan, rampas AP permitnya. Kita menuntut mereka ini ditarik balik ataupun dirampas kebenaran itu. Dan berikanlah kepada siapa saja yang mau berniaga secara jujur. Ini yang saya nampak. Sebab ramai, saya dapat kawan-kawan tanya, boleh ke saya dapat permit? Saya kata ini terpulang pada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Permit itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, import daging, import sayur-sayuran, import ikan, ayam dan sebagainya. Mereka yang mengeluarkan permit itu, bukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Jadi bila Kementerian Pertanian dah keluarkan permit, dia kena ada follow up. Pegawai-pegawai penguatkuasanya kena ikut, tahu alamat pengimport ini, di mana mereka berada, kartel-kartel ini berada, dilihat apakah berapa ini harga yang dia bawa masuk, berapa dia punya kos dan berapa harga itu diberi pada pemborong. Dan daripada pemborong pula, berapa pula diberi kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar borong, di pasar-pasar. Barulah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna ikut pula pemborong ini. Kenapa harga tak ikut tuntas? Kenapa tidak diberi pada harga yang mahal kepada pengguna? Saya rasa kalau itu terlaksana dan Suruhanjaya Pencegah Rasuah mengikut pegawai ini, saya rasa rakyat akan bahagia. Saya haraplah ini dapat terlaksana, saudara.